Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bisa ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi yasir wala tuassir, Rabbi tamim ila biqair. Allahumma fakihna fid din wa alimna ta'wil ya rabbal alamin. Yang dihormati tuan-tuan, sahabat-sahabat, moga-moga di pertemuan kita kali ini akan mendatangkan kerahmatan, akan mendapat kesejahteraan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dipertemukan sekali lagi di satu ruangan, yakni tazkirah ataupun kuliah. Kuliah yang dinamakan kuliah online, kan, disebabkan kita sekarang masih lagi berada dalam PKP. Jadi pada pagi ini saya nak kongsi, kita sambung semula pengajian kitab Baru Mazi dalam satu babul maja'a fi isluhi zatil bain. Ini satu bab yang telah datang ia pada menyatakan memperbaiki hal ehwal yang ada ia di antara dua orang yang berkelahi. Tu Islam ni tuan-tuan sampai macam ni, punya detailnya Islam ni. Itu sebab Nabi kata apa? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ni tinggi dah. Tidak ada satu agama lain pun yang boleh tank dia. Tinggi. Sempurna dia. Detailnya. A sampai Z. Tu. Kan kata zahir, batin pun ada. Jadi, dia juga, Islam ini juga merupakan satu agama yang boleh merongkaikan setiap perincian permasalahan. Sebab apa? Sebab Islam ni Allah punya. Okey, ni satu masalah dia. Macam mana kita nak memperbaiki hal ehwal yang ada di antara dua orang yang berkelahi. Islam datang dengan satu solution. Satu solution. Jadi, ketahuilah kiranya, ya saudaraku, memperbaiki orang yang berkelahi itu ialah memberi bersetuju semula antara keduanya, kemudian daripada telah berbenci-benci dan bermarah-marah dan berjauh-jauhan. Tu. Mana kata apa? Memberi bersetuju semula ni. Mengeratkan kembali. Bagi apa? Hubungan yang terlerai, yang terenggang itu dipersatukan balik. Tu Islam. Dia bukan kata kita mengadu domba pula supaya jauh lagi. Jangan rapat. Maka memperbaiki antara dua yang berkelahi dan berseteru-seteruan tidaklah dapat dengan mudahnya. Itu pula. Bukanlah mudah untuk kita nak menyatukan semula pergaduhan atau pertembungan atau perkelahian atau bermasam mukanya dua personal ini. Bukan senang. Tu Islam cakap lah. Ialah sebab apa? Sebab hati manusia ni, kita rambut sama hitam. Hati orang kata lain-lain. Mana kita nampak hati benda tahu lah lain tu. Rambut tu kita nampak lah. Tu. Jadi Islam kata apa? Susah. Tetapi don't worry. Dia ada kaedah ni. Kerana setengah-setengah perkelahian dan perceraian itu kuat sebabnya ada berhajat kepada helah yang keras sampai membuat bohong dan mengadakan yang tidak ada antara keduanya. Tu sebab apa? Yang ni kata yang ni tak mau kawan.
Yang A kata B tak mau kawan dengan dia. B ni kata A ni memang teruk. Tu. Jadi susah persetujuan tu. Jadi kita nak melerai, nak bagi sama-sama, nak dapat seia sekata tu. Kan? Jadi maka jikalau sekiranya mahu berdamai antara yang bermusuhan, tidak dapat tiada dengan bohong, haruslah ia mengadakan bohong. Tu bohong boleh dalam Islam ni. Kan? Kalau perlu kita nak bohong. Kan? Untuk apa? Untuk menyatukan balik ni. Untuk nak menyatukan balik. Bohong yang macam mana? Okey, ikutilah pengajian ini, jangan sampai kita tertinggal. Okey. Islam ni tuan-tuan banyak kaedah dia. Kan? Bermula dalil yang menunjukkan atas harus mengadakan bohong itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya an Kulsum. Tu. Ummi Kulsum binti Uqbah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laisa bil kazibi man aslaha bainan nas faqala khairan aw nama khaira. Tu. Diriwayatkan daripada seorang perempuan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Ummu Kulsum binti Uqbah radhiyallahu anha. Katanya, telah aku dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia bukannya orang bohong yang berdosa mereka yang memperbaiki antara manusia yang berkelahi, maka berkata ia baik, atau dikatanya dan dibangsanya baik. Bermula ini hadis hasan lagi sahih. Katanya sahabat Rasulullah SAW, sahabiah. Sahabat Rasulullah ni jangan kita kata orang lelaki ya. Yang lelaki, perempuan pun sahabat juga Rasulullah SAW. Salah satu daripadanya Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ni siapa dia? Yang mengendalikan, menyenggarakan, yang menyempurnakan jenazah anak Rasulullah SAW, Zainab tu. Ummu Atiyah, sahabat Rasulullah juga. Jadi salah seorang dia Ummu Kulsum. Ummu Kulsum kata apa? Aku dengar Rasulullah kata, bukannya orang yang berbohong yang berdosa mereka yang memperbaiki antara manusia yang berkelahi, maka berkata ia baik, atau dikatakannya dibangsakannya baik. Tu. Berbohong tu, kata Rasulullah SAW, bolehlah demi untuk penyatuan. We don't go outside this scope. Kita tumpukan pengajian ni. Kita jangan duk melihat ayat mata. Okey, berbohong. Untuk apa? Kesepaduan. Kan? Memperbaiki antara manusia dengan bohong yang tiada berdosa itu bagaimana? Bagaimana kita nak demi untuk memperbaiki, merapatkan hubungan itu? Bohong tu macam mana? Bohong yang macam mana yang dibolehkan? Tu. Seperti dua bersaudara berkelahi dan bermaki-maki, maka jadi antara keduanya tidak mahu berhampiran, maka datang kamu hendak memperdamaikan antara keduanya. Tiba-tiba kamu tilik, pasti kamu berbuat bohong antara keduanya, dan kamu adakan yang tidak ada, seperti kamu kata pada salah seorangnya, aku dengar ia memuji kamu baik, dan aku dengar ia telah menyesal melepaskan kata sampai membawa kepada berkelahi. Tu kata Rasulullah SAW, ya Rasulullah, demi untuk mendamaikan, contoh si A ni dengan si B. Okay. Kita pergi cerita dekat si A ni, kita kata apa? Si A, Allah semalam aku pergi jumpa si B, padahal kita tak jumpa pun. Si B ni kata, Allahu Akbar, Syekh, aku berasa apa? Merasa Allah menyesal lah pergi berkelahi dengan si A ni. Tu kata si B ni, kita pergi ceritakan si A ni. B ni kata apa? Aku menyesal lah aku pergi berkelahi dengan hang. Hang ni baik, dia kata hang baik.
Dia tak ada kawan macam hang yang baik. Tu. Kita pergi cerita dekat si A. Si A ni pun kata, betul ke dia kata macam tu? Pada hakikat sebenarnya si B tak kata apa pun. Kita pun tak pergi jumpa dia pun. Kan? Kemudian kita pergi pula kepada si B. Kita cerita pula, ni B, aku pergi jumpa A semalam. Bukan pergi jumpa lah, terjumpa dia. Aku nak pergi shopping, jumpa. Dia pun cerita dekat aku, ni hang ada jumpa ke B ke bila apa? Allahu Akbar. Dia kata aku terjumpa B semalam. Aku terjumpa B. A kata apa kat hang? Allahu Akbar. Dia kata aku rasa kesal sungguh lah. Menyesal pergi bertengkar dengan dia pula. Dia lah satu-satunya sahabat aku yang baik. Aku mana ada sahabat lagi macam hang ni, dia kata. B dengar pula. B dengar kata A ni kata dia baik. A dengar B ni kata dia baik. Tu. Jadi inilah salah satu jalan yang Islam suruh kita. Bohong takat tu je lah. Jangan bohong yang muka-muka pula. Kemudian bila pergi kepada seorang lagi, berkata juga seperti yang pertama tu. Tu. Maka bohong yang demikian itu adalah harus oleh syarak kita. Harus. Kan? Cantik Islam ni. Islam ni memang cantik lah. Okey. Kemudiannya masalah seterusnya, bohong itu harus diperbuat pada 3 tempat. Tu bukan boleh samorono aja. Mentang-mentang lah kita dengar kata ni, kita baca pagi ni kitab ni kata boleh, kita pembohong aja. Jangan berbohong. Tu kita kata lah orang Selangor. Kalau orang Kedah, orang Utara dia kata, jangan muhung. Bukan muhung. Okey. Bohong itu harus diperbuat pada tiga tempat. Sebagai tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Asma binti Yazid qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillul kazibu illa fi salasin. Diriwayatkan daripada seorang perempuan daripada jumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Ni pun sahabat Rasulullah je. Tu. Rasulullah pun kawan juga dengan perempuan, ramai juga kawan-kawan perempuan dia. Tu. Tu. Jadi mana kata kita pun boleh, tapi jangan lebih-lebih, bukan kawan pun. Contohlah kawan-kawan kita sekolah dulu, kawan tu. Tu. Tapi tak lebih lah. Katanya telah bersabda Rasulullah SAW, tiada harus bohong itu diperbuat melainkan pada tiga tempat ya. Okey. Dalam konteks ini, berbohong boleh pada 3 tempat saja. Yuhaddasur rajulum ra'asahu liyurdiyaha. Berkabar seorang lelaki pada istrinya supaya menyuka ia akan hati istrinya. Tu yang pertama. Berkabar seorang lelaki pada istrinya supaya menyuka ia akan istrinya. Tu yang pertama. Bohong yang harus diperbuat suami kepada istrinya bagaimana? Bagaimana pula nak bagi bohong yang kata bohong tadi tu, nak bagi seronok isteri dia? Adalah bohong yang harus diperbuat suami kepada istrinya itu bukannya semua bohong. Bukan pembohong macam tu ya. Bukan cerita sikit. Tu. Bahkan yang harus ia rupa-rupa bohong. Seperti kata suami kepada isteri dan anaknya di dalam pujuk cumbunya dan berbual keceknya. Kecek namanya. Kecek juga. Kau mu kecek Kelantan. Kecek. Tu. Syekh Idris Al-Mamari, orang utara, sebut juga kecek. Tu. Apabila saya dapat wang nanti, saya belikan awak gelang kaki emas atau gelang tangan emas atau kain sutera atau makanan yang sedap-sedap atau apa-apa yang awak berkehendak, insya-Allah. Doakan saya dapat wang dan dimurahkan Allah rezeki. Tu. Bohong tu. Nak menyedap lah, menyedap. Tu.
Menyedap. Contoh macam isteri tanyalah, isteri kan kadang-kadang tahu abang dapat BRIM ke, abang dapat bantuan ni segala, 1,600, abang kalau dapat duit 1,600 ni abang nak buat apa? Kita pun nak pelemah isteri lah, nak pelemah isteri, kebetulan pula tanya tu hari Khamis, Allahu Akbar, tu peluang suami dia tu nak cerita, kita pun kata 1,600, abang ingat macam ni lah, kita dapat tu kita pergi kedai emas, kita pergi mana? Kita pergi Habib Jewel. 1,600 punya bajet tu, abang nak suruh you pilih yang mana cincin yang suka, gelang ke, beyond that budget ni lah. Oh ya Allah, isteri ni senyum sampai ke telinga ni. Ya ke bang, ya ke bang, sayang abang. Tu kita orang lelaki tu. Tu sebab orang lelaki ni Allah bagi berapa akal? 9 akal tu. 9 akal. Tu. Jadi untuk kebaikan, kemesraan, kan? Atau seperti ada dalam hatimu kurang kasih atau ada sedikit marah, maka kamu kata engkau kasih kepadanya dan engkau tidak marah, tetapi apa yang tidak suka, saya suka itu jangan buat jadi mudarat pada saya atau pada awak. Biarlah kasih saya pada awak itu berkekalan. Tu. Kalau kita termarah, maka marah. Tu. Kita balik-balik tengok rumah bersepah apa semua, kita pun satu macam punya duduk sandar, sama tak cakap. Isteri kita ni dia perasan. Tu, isteri jangan main, dia perasan. Suami dia marah ke, suami dia suka ke. Dia pun tanyalah suami dia, abang marah ke balik tengok rumah semak ni? Kita kata tak, nak buat macam mana? Abang tahulah you sibuk, kita akan sama-sama kerja. Tak apalah, nak buat macam mana? Tu dia pun rasa ambil bagusnya abang ni. Tu kita nak ambil hati dia pula. Lepas makan kita kemas meja, kita basuh semua. Sayang tak dia? Sayang. Tapi pada hakikatnya kita tu bukanlah selalu sangat. Tapi kalau buat yang tu selalu lagi bagus. Tu. Maka bohong seperti ini tiada berdosa kerana menjadikan baik dan berkekalan antara dua laki isteri. Tu. Kita bahasa kampung laki bini lah. Ni laki isteri. Maka itulah yang dikehendak syarak kita. Tu yang syarak nak tu. Tu syarak nak tu itu. Kan? Okey. Bohong yang harus diperbuat isterinya kepada suaminya itu bagaimana pula? Tu. Bohong yang harus diperbuat isterinya kepada suami dia. Tu suami kepada isteri. Ni isteri kepada suami pula. Maka kata Imam Nawawi rahimahumullahu ta'ala dalam syarah Muslim, adapun bohong suami kepada isterinya dan bohong isteri kepada suaminya itu, maka iaitu dikehendaki syarak, ialah menzahirkan kasih sayang dan menjanjikan barang yang tidak lazim dan seumpama yang demikian itu. Tu. Ini semuanya untuk mengeratkan kasih sayang. Tu. That is a solution whereby to be to be more untuk lagi rapat hubungan suami isteri tu. Maka dibolehkan. Misalnya iaitu seperti seorang perempuan yang bersuami, maka datang marahnya kepada suaminya dalam hatinya. Lalu bertanya suaminya kepadanya, saya nampak awak marah kepada saya. Jawab isterinya, tidak. Tu. Contohnya, isteri ni marah sangat. Suami dia asyik balik lewat saja tiap malam. Pergi jumpa kawan. Balik muncung je. Tak cakap. Suami ni pun tanya, yang awak ni yang muncungnya ni, marah kat saya ke apa ke? Isteri dia kata, tak saya suka. Saya tak marah pun. Saya mana boleh marah kat abang. Tu contoh dia. Tu. Saya kasih pada awak.
Itulah sebabnya saya ada senang hati. Kalau awak buat begini seperti yang saya kehendak, alangkah eloknya nama awak. Tu. Kalau awak balik awal sikit kan sonok. Tu. Mudah pula. Tu. Dan diberkati oleh Allah hidup kita serta kekal kita tidak bercerai sampai mati. Dan banyak lagi misalnya. Maka bohong yang demikian itu tidak diharamkan oleh syarak kerana menjadikan berkekalan ikatan kasih dan tiada menjadi pertelingkahan yang lebih dahsyat lagi. Maka masalah seterusnya, bohong yang diharamkan diperbuatkan oleh orang laki isteri. Bohong antara suami isteri macam mana? Kata Imam Nawawi rahimahumullah dalam syarah Muslim, ada pun bertipu-tipu daya pada barang yang pasti atas suami atau pasti atas isteri, atau bertipu-tipu daya mengambil barang yang bukannya punya suami atau punya isteri, maka iaitu haram ia dengan ijma' muslimin. Wallahu alam. Muka surat 38 juzuk 10 di tepi Qastalani. Tu. Bohong yang diharamkan diperbuatnya oleh suami isteri. Tu. Bohong apa? Adapun bertipu-tipu daya pada barang yang pasti atas suami atau pasti atas isteri, atau bertipu-tipu daya mengambil barang yang bukannya punya suami atau punya isteri, maka iaitu haram ambil barang. Misalnya seperti nampak kepada suaminya isterinya ada wang, maka berhajat suami hendak menghabiskan wang itu supaya jangan isterinya ada beruang. Lalu berkata kepada isterinya, berilah kepada saya wang awak itu dahulu, bahawa saya belikan apa yang awak hendak. Tu tipu isteri, tak boleh lah. Maka isteri itu pun memberi kepadanya, tiba-tiba dia habisnya dan tidak apa dibelinya dikehendaki isterinya. Maka itu satu bohong yang dan tipu daya haram. Contoh, dia pinjam duit, dia pergi belanja kawan-kawannya, dia kata kat suami dia nak pergi beli barang apa semua tu. Tu haram. Jangan main-main. Tu. Dan seperti seorang lelaki atau dua isteri, sama dengan Aisyah dan seorang nama Fatimah, misalan seorang lelaki ada dua isteri, maka ada tinggal sehari lagi giliran bagi Aisyah, belum dicukupkan oleh suaminya. Tiba-tiba kata suaminya pada Aisyah, saya hari ini mau pergi melancung atau membayar hutang ke sana. Saya malam ni tak balik kerana saya mau bermalam di rumah tempat saya berhutang atau di hotel tempat saya melancung. Maka diizinkan oleh Aisyah dan turun suaminya terus pergi kepada isterinya Fatimah. Tidak ia pergi melancung dan tidak pergi membayar hutang, hanya tipu dayanya sahaja kepada Aisyah supaya terlindung daripada pengetahuan Aisyah akan dirinya kena zalim. Maka tipu daya dan bohong orang yang demikian itu haram kerana mengambil hukuk isteri dengan jalan haram. Ni kes berat sikit ni. Suami yang dua isterinya, sepatutnya malam ni giliran contoh Siti Nurhaliza. Contoh malam ni, katalah 3 malam. Tetapi 2 malam dah malam ketiga tu si suami ni bagi tahu kepada Siti Nurhaliza, ayang, abang malam ni nak pergi bayar hutang lah, ingat. Pergi bayar hutang kat kawan saya lah. Di mana Di Bukit Mentajam. Dah terlanjur dah. Nak pergi melancung. Saya singgah sana suruh lah, tak balik lah, saya tidur. Tidur sana. Suami ni, isteri ni pun kata, Siti Nurhaliza kata, okey lah. Rupa-rupanya si suami ni pergi 5 malam di rumah Nelafah. Dia dah ambil dah malam rumah 3 malam di rumah Siti Nurhaliza ni, 1 malam lepas sana. Haram hukum. Tipu tu haram. Tu kan. Okey. Teruk tuan. Jangan main-main. Tu. Contoh dia punya tu lah. Okey. Yang seterusnya, bohong yang diharamkan isteri memperbuatnya. Dan tu suami, ni isteri pula.
Iaitu telah dikatakan tadi dalam masalah 273, haram bohong dan bertipu daya di antara lelaki isteri, seperti kata isteri kepada suaminya, benarkan saya mau pergi kepada mak saya petang sekarang, saya pulang. Tu. Maka dibenarkan oleh suami. Tiba-tiba tidak isterinya pergi rumah ibunya, bahkan pergi melancong dan meratai tempat yang tidak dibenarkan oleh suaminya. Maka tipu daya dan bohong isteri kepada suami itu adalah haram. Tu. Dia kata nak pergi rumah mak dia. Dia duduk di Shah Alam. Rumah mak dia tu di mana? Di Temeloh. Dia kata dah petang sat lagi saya balik Petang sat lagi saya balik. Suami dia kata, okey, rupanya dah. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, ada pula sahabat dia, sahabat suami ni ada di Genting masa tu. Jumpa lah suami isteri ni, dia sampak. Ataupun ternampak lah macam mana pun. Kawan si suami ni kata, ni isteri. Okay. Balik ceritalah kat suami. Maka haram hukumnya. Tu. Okay. Kemudiannya seterusnya, bohong di dalam perang itu harus dikerjakan dia. Ni harus bohong dalam perang. Dengan dalil sabda Nabi SAW, wal kazibi fil harb, dan bohong dalam perang itu harus okey. Jadi macam mana tu bohong tu? Kita tunggu di lain hari, di tazkirah ataupun kuliah yang akan datang, kita akan sambung bab bohong di dalam perang itu harus dikerjakan dia. Macam mana nak bohong dalam perangan itu, strategi juga tu. Jadi moga-moga apa yang kita kongsi dapatlah kita amalkan, dapatlah kita jadikan ia sebagai satu ilmu kepada kita. Mana kata inilah kaedah-kaedah di dalam Islam yang mana untuk merapatkan perhubungan. Tu Islam is the way of life. That is Islam. Jadi saya kira sekadar itu dulu yang dapat kita kongsi. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, dipertemukan sekali lagi. Maka sama-samalah kita tutup kuliah kita ini dengan tasbih kafarah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wal aqibatu lil muttaqin wal 'udwana ila 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, andai kata ada di kalangan kami yang sakit, kau sembuhkanlah dia ya Allah. Andai kata ada di kalangan kami yang berluka hati, kau sukakanlah hati mereka ya Allah, kau gembirakanlah hati mereka dan hidup mereka ya Allah. Jadikanlah hari ini lebih baik daripada semalam ya Allah. Rabbana atina ya Allah Rahmanir Rahim, jauhilah kami daripada wabak penyakit, keluarkanlah kami daripada wabak penyakit yang sedang melanda kami ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami rindu ya Allah kepada masjid-masjid kami ya Allah. Kami rindu untuk berjamaah ya Allah. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, ya Allah ya Rahmanir Rahim, ya Allah ya Rahmanir Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rahim ya rabbal alamin. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah minkum.